bagaimanakah metod ataupun kaedah kita menasihati ataupun membantah golongan ahbash? Cara dan kaedah nak jawab isu ahbash ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia ahbash ni nama baru. Dia nama baru dan kurang diketahui oleh masyarakat awam tentang gerakan mereka di Lebanon yang diasaskan oleh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Dan antara yang tegar memberikan penjelasan tentang mereka, seorang tokoh daripada Syria bernama Syekh Abdul Rahman Ad-Dimashqiyah. Dia karang kitab tulisan memberikan penjelasan tentang bahaya gerakan Al-Ahbash, pendirian akidah-akidah mereka, pendirian fiqh mereka yang syawaz. Bahkan ketika mana datang tadi yang seronoknya tadi ni, saya dalam satu forum tu yang cerita pasal salat tadi ni, dukung tadi ni, bila mereka keluarkan satu buku yang ditulis oleh seorang ustaz daripada Singapura yang telah difatwakan, yang telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Okey, jadi dia kata buku ni haram, maka semua dalam dia tak dipakai. So saya kata kat dia, soal buku tu haram tu bab kedua. Di bab yang pertama adalah hadis yang dibawa oleh buku tersebut dalam kitab tersebut. Kemudian dia persoalkan, berani argue Jakim yang buat benda ni. So ini yang dia bangkitkan. Tu saya nak beritahu kat sini lah. Jakim juga memberikan anugerah kepada beberapa orang tokoh ma'al hijrah luar negara. Antaranya Qardawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi, kemudian Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dan orang yang Jakim bagi anugerah ni, Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni, orang yang kritik Ahbash, yang mana mengeluarkan statement. Saya di antara yang interview dia. Boleh bagi tahu lah kat depan ni, boleh tanya siapa interview. Saya interview. Tanya kepada Dr. Wahbah Az-Zuhaili sendiri, pendirian beliau tentang Al-Ahbash, apa kata beliau? Mereka ni mendatangkan syudzuzat, perkara-perkara ganjil. Ibta'idu, kamu ibta'id minhum, kamu kena tinggalkan dan jauhkan diri daripada mereka. Ini pandangan dan pendirian Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang beliau. Pasal-pasal ini kalau kita ambil syekh, pandangan ulama Saudi, pandangan ulama Jordan, dia kata ni semua Wahabi. Yang ni pandangan ulama ilmuwan yang diiktiraf oleh Jakim sendiri, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan pendirian tersebut kepada guru mereka sendiri, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Walaupun mereka nak ambil kritikan Said Ramadan Al-Buti ke atas ulama Saudi dan sebagainya, dan kita pun ada benda tak setuju dengan Said Ramadan Al-Buti dalam banyak hal pun, takwilan-takwilan dan sebagainya. Namun beliau, antara beliau sendiri dengan Al-Ahbash pun ada ketegangan. Jadi so nak yang mana satu ni? Adakah kita nak katakan kalau you nak iktiraf Jakim, nak ambil Jakim sebagai satu pengiktirafan, maka you kena iktiraf juga apa yang dinyatakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Itu contoh sekali lagi. Kemudian satu lagi perkara tentang Al-Ahbash ni, kalau kita cara nak berdiskusi dengan mereka, masa Syekh Masyhur Hasan Salman dan juga Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari bila dia datang ke Malaysia beberapa tahun lalu, kita diskusi tentang isu Al-Ahbash ini. Kata mereka, dengan golongan-golongan Al-Ahbash ini, kita kena ambil pendekatan seperti ini. Satu, kita kena nyatakan pendirian bersama. Setuju tak kita menetapkan apa minta maaf, sebelum itu saya nak cerita dulu. Isu dengan Al-Ahbash ni sebenarnya isu pokok yang mereka bawa dan mereka lancarkan adalah isu asma' wa sifat. Itu fokus dan bidang kepakaran mereka. Isu bab tangan Allah, isu bab saq, betis, isu bab turun, isu bab arash, Allah ar-Rahman ala arsy istiwa. Itu isu mereka yang dan mereka punya tagline, slogan. Ada slogan pula. Allahu mawjudun bila makan. Itu slogan, itu dijadikan rukun dalam kehidupan. Allahu mawjud, Allah wujud tanpa bertempat. Kita slogan kita mudah. Allah kata dalam Quran, Ar-Rahman ala arsy istawa. Kita ada dalam Quran.
Jadi Syekh Masyhur dan juga Syekh Ali Hasan, ketika mana kalau nak diskusi dengan mereka, pertama sekali kena bersepakat dengan mereka bahawasanya perlu kita tetapkan apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Setuju tak? Okay. Kedua, nafikan apa yang Allah dan Rasul nafikan. Setuju tak? Setuju. Okay. Dua asas ni. Kemudian kita tinggalkan semua ulama-ulama sebelum daripada zaman salaf. Tinggalkan semua yang ke bawah ni. Maknanya kita pegang daripada Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi SAW, atharus sahabah, asal sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 6 sumber ni saja. Ibn Taymiyah ke siapa ke, semua yang lepas daripada zaman akhir tabi'ut tabi'in. Sebagai ulama menyebut Al-Imam Syafi'i adalah orang yang terakhir zaman tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai ke mana dia punya jarak dia. Tapi sampai kat situ kita katakan sampai ulama mazhab 4, sebab Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari datang selepas zaman Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita boleh letak semua mereka ni ke tepi, kita ambil yang sebelumnya. Bukan kita buat, kita ambil yang sebelumnya supaya kita nak elak daripada kekhilafan. Jelas kita ambil. Dan siapa-siapa nak datangkan riwayat, nak kata Ali katakan, nak kata, datangkan dengan sanad dan perkenalkan setiap perawi-perawinya satu persatu. Sampai hari ini mereka tak didatangkan nas lagi, satu dalil lagi yang bersanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada pendirian dan penjelasan para sahabat. Allahu mawjudun bila, maka kita dalam Quran dah Ar-Rahman Al-'Arsy istawa. Dan prinsip kita dalam isu ni, mereka yang war-warkan dan takut-takutkan orang sehingga akan menakut-nakutkan pihak-pihak tertentu sampai kata, oh puak-puak ni kata Tuhan macam kera, puak-puak ni kata Tuhan macam orang, puak-puak ni kata Tuhan macam ni. Siapa kata ni? La haula la quwwata illa billah. Tidak ada siapa daripada kalangan kita menyatakan sedemikian rupa. Kita prinsip kita mudah. Amirruha kama ja'at bila kaif. Bila datang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tetapkan seperti mana yang Allah tetapkan. Yang mana Allah dan Rasul nafikan, kita nafikan. Itu prinsip dia. Dan kemudian tanpa perlu kita membagaimanakan, takyif tak boleh. Tanpa kita tamthilkan dia, menyerupakan dia, tashbihkan dia, menyamakan dia, tamthilkan dia, menyamakan dia dengan makhluk, menyerupakan dia, tashbih dia dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', prinsip tersebut. Dan juga tanpa ta'til dia, tanpa kita menafikan sifat tersebut. Maknanya kita membagaimanakan kan? Tak. Tapi mereka bermain dengan bahasa kono ni dan sebagainya, sehingga kan boleh mengelirukan orang. Sekarang ni orang awam nak faham isu ni, macam nak faham lagu mana mudah. Beriman tanpa membagaimanakan, tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Simple. Habis. Selesai. Tapi kalau nak bawa ni, nak kena takwil yang ni, nak bagi ni, yang ni membawa kepada perbincangan yang panjang lebar dan tak berkesudahan. Jadi ini kata Syekh Ali dan Syekh Masyhur, kalau ajak seperti ini sudah tentu mereka akan meninggalkan perdebatan. Sebab apa? Sebab apa yang mereka bawa datang selepas daripada zaman salaf, datang selepas daripada zaman tabi'ut tabi'in, 3 generasi mulia terawal. Kita kalau nak berdebat dengan mereka, ambil sebelum daripada itu. Sebab pendiri akidah adalah Nabi SAW. Sambil daripada sumber tersebut, elok. Dia kata tauhid 3 tak apa-apa, letak tepi semua tu. Tak ada 3 lah. Ibn Taymiyah tak apa, Ibn Taymiyah kita letak tepi tu. Mari kita ambil yang asal, nukilkan daripada sumber yang asal, datangkan sanad, perkenalkan perawi. Hadis tak boleh bohong, setiap hadis ada sanadnya. Athar tak boleh bohong, athar pun ada sanadnya. Kita boleh kenal setiap perawinya. Datangkan semua. Jangan sekadar dakwaan saja. Jadi itu sedikit sebanyaklah cara dan kaedahnya. Wallahu a'lam.